Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan G itu akan membentangkan pembentangan untuk kod khusus GMGM 3013 untuk subjek hubungan manusia dalam pentadbiran. Tajuk tugasan kami adalah isu-isu berkaitan hubungan manusia dalam pentadbiran semasa pandemik COVID-19. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Iaitu Ahmad Hafiz, Muhammad Adam, Siti Norian, Haryati dan saya sendiri iaitu Nur Azura. Pengenalan. Hubungan sesama manusia boleh ditarifkan sebagai satu ikatan fizikal atau emosi yang diwujudkan antara dua orang atau lebih dalam bentuk komunikasi. Komunikasi adalah satu aspek yang amat penting dalam sesebuah organisasi. Keberkesanan komunikasi akan menjadikan sesebuah organisasi itu dapat mencapai visi dan misi organisasi tersebut. Bagi menangani isu pandemik COVID-19, selain daripada komunikasi yang berkesan, perhubungan sesama manusia perlu dijaga dengan baik bagi mengelakkan konflik ataupun pertikaian dalam pentadbiran organisasi tersebut. Saya ingin membentangkan mengenai latar belakang organisasi. Organisasi adalah gabungan sekumpulan orang yang mempunyai kemahiran dan ilmu pengetahuan untuk mencapai sebuah matlamat organisasi. Dalam pertugasan ini, kami memilih organisasi bukan kerajaan atau lebih dikenali umum dengan panggilan NGO. NGO bermaksud Non-Governmental Organisation. Pelbagai jenis NGO yang terdapat di Malaysia, seperti yang kita sedia maklum, NGO di Malaysia banyak menyumbang tenaga dalam membantu kerajaan semasa negara dilanda wabak COVID-19. NGO juga banyak ditempatkan di pusat-pusat kuarantin dan pusat pemberian vaksin. NGO adalah satu organisasi yang bergerak sendiri dengan bebas dari kerajaan. Selain dari itu, NGO juga mempunyai peranan banyak dalam sosial, alam sekitar dan hak asasi untuk membantu masyarakat yang mengalami atau mempunyai masalah. Walaupun NGO bergerak bebas dari kerajaan, mungkin kerajaan juga menyumbang sedikit dana untuk menggerakkan NGO walaupun dana itu tidaklah sebesar atau sebanyak mana. Kerajaan Malaysia juga berterima kasih terhadap NGO yang terlibat dalam membantu kerajaan dan menyeru rakyat Malaysia lebih ramai untuk melibatkan diri dalam NGO. Kali ini saya akan menyatakan tentang penyataan isu konflik dan pengurusan konflik dalam hubungan manusia dalam pentadbiran. Konflik dan pengurusan pertikaian boleh menjadi salah satu masalah yang boleh timbul apabila pengurusan dan perhubungan interpersonal sesebuah organisasi adalah berkait rapat. Konflik bermaksud perbezaan pendapat di antara dua orang atau lebih yang pada akhirnya membawa kepada percanggahan pendapat dan kadang-kadang boleh menjadi lebih terus kepada pertengkaran serta ketidakpuasan atau tidak bersetuju di antara kedua-dua belah pihak, yang mana konflik juga boleh berpunca dari pelbagai faktor seperti persaingan sumber yang terhad, di mana sumber-sumber yang terhad boleh membawa kepada perebutan seperti jawatan, kuasa, keperluan dan sebagainya bagi memenuhi kehendak dan keperluan setiap individu. Oleh yang demikian, ianya boleh menyebabkan konflik berlaku. Yang kedua, persandaran tugas. Keperluan kerjasama antara dua pihak untuk melakukan tugas dalam menyelesaikan sesuatu perkara boleh menyebabkan konflik disebabkan oleh komunikasi yang tidak difahami oleh keduanya. Dan yang ketiga, tanggungjawab dan kuasa yang tidak jelas. Ketidakjelasan tanggungjawab oleh seseorang dalam organisasi untuk mencapai objektif dan mengharapkan orang lain untuk memikul tanggungjawab boleh juga menimbulkan konflik. Sekian untuk kali ini, saya serahkan kepada kawan saya untuk bahagian seterusnya. Terima kasih. Cadangan penambahbaikan. Pengurusan konflik yang berkesan menjadi salah satu elemen yang sememangnya diperlukan dan ia perlu dikuasai oleh setiap manusia dalam sesebuah organisasi.
Antara idea dan cadangan penambahbaikan yang dapat dibuat adalah seperti berikut. Yang pertama, dalam sesebuah pengurusan risiko mahupun penyelesaian konflik, hubungan baik antara sesama manusia dan organisasi menjadi satu batu loncatan dalam memastikan pengurusan kedua-dua elemen ini dapat dijalankan dengan berkesan. Kedua, jika dilihat melalui situasi di mana melakukan aktiviti kesukarelawan, pihak-pihak NGO seharusnya mengambil kira segala pendapat dan cadangan, tidak kiralah cadangan tersebut dari orang bawahan maupun atasan, kerana ini dapat dilihat supaya keputusan yang dilakukan tersebut boleh mendapat persetujuan ramai. Ketiga, sesebuah organisasi hendaklah mewujudkan sebuah saluran komunikasi yang berkesan di antara organisasi dan ahlinya. Maka kesemua individu ini mampu berinteraksi, menyampaikan maklumat dan memahami antara satu dengan yang lain dan boleh membentuk satu jalinan kerjasama yang berterusan di dalam kalangan individu di dalam organisasi. Seterusnya, yang keempat, dalam usaha mengatasi konflik perhubungan dalam organisasi, beban kerja seharusnya dibahagi mengikut kesesuaian dan kemampuan serta kepakaran setiap individu dalam menggunakan sumber yang mencukupi. Individu akan lebih bersemangat dan berasa puas dengan tugasnya sekiranya mereka diberikan tugasan bersesuaian dengan minat, kemampuan dan kepakaran mereka. Yang kelima, pihak atasan sesebuah organisasi boleh mewujudkan sebuah pasukan pengurusan konflik. Dan akhir sekali, sebarang konflik atau masalah dalam organisasi akan dapat diselesaikan dengan mengadakan komunikasi yang berkesan di kalangan ahli dalam sesebuah organisasi. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hubungan manusia, saya akan menerangkan mengenai pendapat dan pendirian saya mengenai isu yang dibangkitkan. Ini kerana isu yang dibangkitkan ada kena-mengena atau berkait rapat dengan keperluan hubungan yang baik dalam sesebuah pentadbiran. Seperti yang kita tahu, hubungan manusia yang baik dalam pentadbiran akan membentuk satu kualiti dan prestasi kerja yang baik dalam organisasi. Manakala, jika hubungan manusia yang lemah, akan berlaku konflik antara individu dalam sesebuah organisasi, seperti berlakunya tingkah laku yang tidak baik, tidak beretika dan salah guna kuasa oleh pihak atasan. Selain itu juga, dengan keadaan rakyat Malaysia yang dilanda masalah pandemik COVID-19, pihak organisasi perlu mengawal hubungan sesama manusia kerana cara pengoperasian yang banyak berubah dan konflik serta kerjasama antara individu adalah bergantung kepada hubungan dalam organisasi tersebut. Dalam krisis COVID-19 ini, asas komunikasi amatlah penting dalam sesebuah organisasi untuk tujuan menyampaikan maklumat yang betul dan tepat kepada ahli-ahli dalam organisasi bagi memantapkan sesebuah organisasi. Akhir sekali, pada hubungan saya di tekanan tempat kerja adalah biasa berlaku dalam mana-mana organisasi. Oleh yang demikian, pengurusan konflik adalah sangat penting bagi memastikan konflik yang berlaku dapat dielakkan bagi tujuan kerja yang sempurna. Kesimpulan. Secara kesimpulannya, hubungan manusia dalam pentadbiran adalah faktor penting untuk menjadikan sesebuah organisasi itu berjaya, tidak kira pelbagai rintangan dan cabaran yang perlu mereka hadapi. Pengurusan konflik yang baik merupakan satu peranan penting kerana ia berkait rapat dengan penentuan kejayaan sesebuah organisasi tersebut. Tambahan pula, organisasi seperti NGO merupakan satu organisasi yang berkait rapat yang boleh dikatakan hampir 90% aktiviti mereka adalah berkait rapat dengan hubungan sesama manusia. Akhir sekali, hubungan yang baik sesama manusia dalam sesebuah pentadbiran organisasi sangat penting bagi membentuk sebuah organisasi yang dipandang tinggi oleh setiap lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih.